أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. صلاة وسلاما على خير نبي أرسلا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ta'ala untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat pula kita beriktikaf semoga Allah menyampaikan kita dengan waktu isyak untuk sekali lagi kita menunaikan solat fardu isyak pula secara berjemaah, dan mudah-mudahan keseluruhan amalan kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di antara amalan-amalan soleh kita di sisi Allah kelak, insya-Allah. Hadirin dan hadirat dan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Malam ini kita menyambung kembali perbincangan kita daripada ilmu faraid berkenaan dengan waris kedua, sambungan daripada perbincangan kita yang lepas daripada ilmu faraid ini. Dan kita masuk kepada kategori yang ketiga lah ni, daripada kategori waris-waris yang ada, yang terdiri daripada waris utama, waris ganti, dan seterusnya diikuti dengan waris kedua. Jadi ini perbincangan tentang waris kedua. Sebelum itu saya nak mengumumkan dulu tarikh-tarikh kuliah saya pada bulan ini. Sebenarnya boleh rujuk pada Facebook saya dah post di sana. Tapi untuk makluman bagi hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat sekalian, kuliah-kuliah saya pada bulan ini adalah yang bertempat di sini pada tarikh 2 hari bulan 9, iaitu malam ini. Kemudian diikuti 9 hari bulan 9 pada minggu yang kedua. Kemudiannya minggu yang ketiga 16 hari bulan 9 dan 19 hari bulan 9. Minggu yang ketiga tu 16 hari bulan 9 tu hari Isnin malam Selasa, manakala 19 hari bulan 9 tu adalah hari Khamis malam Jumaat. Minggu keempat hari Isnin tu saya tidak bersiaran lah kerana telah memberi laluan kepada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi. Dan minggu ni bulan ini kerana kita ada 5 minggu, betulan minggu yang terakhir tu jatuh 30 hari bulan itu jatuh pada hari Isnin juga, maka sekali lagi saya akan bersiaran pada 30 hari bulan, minggu yang kelima, hari terakhir dalam bulan 9 ni. Adapun tarikh yang diberikan kepada saya 13 hari bulan 9, iaitu minggu kedua hari Jumaat. Minggu tu saya tak dapat hadir kerana saya akan berkuliah sebagaimana biasa di Masjid Bukit Payung pula. Jadi tarikh itu sebenarnya memang diberikan untuk saya ambil juga pada di surau ni, tapi mandangkan di Masjid Bukit Payung tu dia tarikh tu je yang dikosong untuk diberikan kepada saya, jadi terpaksalah saya alihkan tarikh yang sepatutnya minggu kedua, hari Jumaat minggu kedua tu di sini, pergi kepada hari Khamis malam Jumaat minggu ketiga. Macam tu boleh itu tarikh kuliah saya pada bulan ini di di sini. Kalau ada tak ingat ke apa, boleh rujuk pada Facebook saya lah untuk rujuk pada tarikh kuliah yang telah saya postingkan di sana. Baik, tu maklumat yang pertama. Dan seterusnya kita akan masuk kepada perbincangan tentang waris kedua. Okey, malam ini kita sambung kembali perbincangan kita daripada bahagian saudara perempuan. Kita masih lagi bincang tentang waris kedua ini. Waris kedua ni kalau kita ingat, kategori waris kedua ni kita sebut tadi waris apa? Waris utama, lepas tu waris ganti, lepas tu sekarang ni yang kita belajar ni adalah waris kedua. Okey, kita bahagikan daripada senarai waris yang seramai 14 orang di kalangan lelaki dan 9 orang di kalangan perempuan, tu jumlah semua sekali adalah 23, kan? Kita pecahkan kepada 3 kumpulan: waris utama, waris kedua, dan ini adalah waris
Waris utama, waris ganti, yang kedua tu waris ganti, yang ketiga baru waris kedua. Okey. Jadi ini adalah kategori yang ketiga dalam senarai waris yang kita ketahui, telah ketahui. Baik, untuk waris kedua ini pula dia terbahagi kepada 3 kategori yang lain. Kalau ingat, boleh ingat ni? Ingat tak lagi? Okey. Untuk waris kedua pula dia terpecah pula kepada 3 kategori waris. Kalau kita bincang, satu dipanggil waris kedua, ataupun waris kedua ni dikenali juga sebagai waris sisi. Waris sisi. Jadi waris sisi ni dia terbahagi kepada 3, iaitu waris sisi sebelah adik-beradik, yang juga dikenali dengan istilah dia hawashi. Okey. Kemudian yang keduanya waris sisi sebelah bapa. Boleh? Dan yang ketiga waris sisi sebelah datuk. Sebelah ibu tak ada. Jadi sebab tu ada satu kes tu di mana pernah diceritakan oleh guru kami, Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Walim, bagaimana ada satu waris ni, satu kumpulan waris ni, setelah mana si mati meninggal dunia si mati meninggal dunia ni, lepas tu dia ada waris ni, waris-waris yang layak ni semuanya perempuan, tapi ada seorang lagi pok saudara, dia seorang je pok saudara, pok lelaki waris kepada si mati. Okey. Jadi sebahagian daripada jemaah mengatakan bahawa pok saudara ni tak layak. Mungkin hak yang kata tu jemaah hak mari surga. Sebab ia belajar faraid. Contohnya kan. Lepas tu ada sebahagian lagi orang kampung, mungkin orang kampung lah sebab dak nak mari surga, kalau mari pun dak jumpa dengan kuliah faraid. Dia kata pok saudara ni pun layak terima. Hak jemaah hak mari ni kata tak layak. Orang kampung kata jemaah hak lain yang dak dalam kuliah faraid ni kata layak. Jadi nak buat kan ada 2 pendapat, pecah pada 2 pendapat. Jadi rujuk kepada pejabat pesaka, maka pok saudara ni tak dapat. Pok saudara tak dapat. Sebab apa? Pok saudara ni adalah daripada sebelah ibu. Okey. Memang tak dapat. Sebab pok saudara tu adalah daripada sebelah ibu. Okey. Boleh jadi itu antara maknanya waris sebelah sisi lah yang kita kena tahu Jadi dia ada waris sisi sebelah adik-beradik, kategori yang pertama. Kategori yang kedua, waris sisi ni adalah daripada sebelah bapa, okey, ataupun ayah. Dan kategori yang ketiga ialah waris sisi sebelah datuk. Datuk ni pula datuk sebelah ayah, bukan datuk sebelah ibu. Datuk sebelah ibu memang awal-awal dah masuk dah. Jadi kalau datuk saudara sebelah ibu lagi-lagilah tak masuk dalam kategori yang layak menerima pusaka. Dia waris. Kita kena faham dia waris. Bukan maknanya bila kata yang begitu dia bukan saudara lah, tidak. Dia memang saudara lagi. Tetapi dari segi kelayakan menerima pusaka, dia hanya ada 23 orang sahaja, iaitu 14 orang di kalangan lelaki dan 9 orang dari kalangan perempuan. Itu yang kita belajar faraid ni, supaya kita kenal siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Semua-semua ni masih lagi waris kita, hak berada di sekeliling kita ni. Cuma kita kena tahu. Jadi perbincangan kita pada bahagian yang pertama ini, kategori yang pertama, waris sisi sebelah adik-beradik. Dalam waris sisi sebelah adik-beradik ni, dia ada 3 kumpulan. Ada 3 kumpulan, iaitu pertama adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik seibu sebapa. Okey, untuk memulakan perbincangan kita tentang adik-beradik seibu sebapa, ni hak yang kita sebut sebelum ni lah. Okey, ni dia ada adik-beradik seibu sebapa, saudara seibu sebapa, SIB tu. Kemudiannya dia ada saudara sebapa, SB tu. Dan kemudiannya dia ada saudara seibu, SI. Adik-beradik ni yang seibu sebapa dan seibu ni semua layak belaka, lelaki dan perempuan.
Tapi mengikut kepada syarat-syarat masing-masing lah. Kena tahu syarat-syarat masing-masing. Muslimat kalau tak jelas boleh buka tabir hijau tu. Kalau tak berjelas boleh buka Okey. Baik. Jadi kita nak bincang ni, hak pertama sekali ialah waris di kalangan SIB ni. Saudara seibu sebapa, kategori dia. Ada SIB lelaki L tu dan SIB P, saudara seibu sebapa perempuan. Okey, ni kita nak bincangkan dulu yang lepas ni kita akan masuk pada kategori yang berikutnya. Boleh Okey, jadi malam ni kita ambil hal ni dulu. Jadi untuk kategori adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik seibu sebapa, dia punya punca kuasa dia, sabit dia dapat pusaka ni daripada mana? Daripada dalil yang mana Allah telah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 176. Allah menyatakan, inimru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falahan nisfu ma tarak. Jika seseorang itu meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, mana adik-beradik perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang sama lagi Allah menyatakan, fa in kanatas nataini falahumath thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayain. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang pula. Tadi cerita tadi, ayat yang kita petik dalam hak yang pertama tadi hak bahagian pertama tadi cerita tentang seorang. Ni cerita tentang 2 orang. 2 orang perempuan. Jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya itu 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, maknanya si mati. Okey, adik-beradik mereka yang mati ni. Dan jika mereka, yang ni ahli waris itu terdiri daripada saudara-saudara lelaki dan perempuan, maknanya bercampur, lelaki ada, perempuan ada. Okey, maka bahagian saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Maknanya pembahagian dia, seorang lelaki dapat 2 bahagian, seorang perempuan dapat 1 bahagian. Kalau bercampur di antara lelaki dan perempuan. Seumpama macam anak lelaki dan anak perempuan lah. Kalau anak lelaki dan anak perempuan, maka kalau berhimpun di antara anak lelaki dan anak perempuan, maka bagi yang lelaki itu kita beri dia 2 bahagian setiap seorang, maka setiap perempuan tu kita bagi 1 bahagian. Itu kaedah dia. Ni kaedah asas. Okey, jadi rumusan dia. Daripada ayat ini, ayat 176 surah An-Nisa ini, kita menyatakan, pertama, saudara perempuan ini, saudara seibu sebapa perempuan ini, adik-beradik kandung, jika dia seorang, dia mendapat 1/2. Boleh? Tetapi jika dia lebih daripada seorang, tapi syarat dia perempuan juga, perempuan belaka, maknanya ada 2 orang ke 3 orang ke 4 orang ke, tak kira lah, 10 orang sekalipun, maka bahagian mereka ialah 2/3. Bukan setiap seorang ni 2/3. Bagi setiap seorang 2/3 mampu lah. Susah. Jadi maknanya adik-beradik perempuan kalau lebih daripada seorang, maka berikan pada mereka ini, kumpulan mereka ini dengan 2/3. Boleh Tetapi sekiranya dia bersama dengan adik-beradik lelaki, okey, ada adik-beradik lelaki bersama mereka, seorang adik-beradik kategori yang sama, saudara seibu sebapa. Ingat kategori yang sama. Ni berlainan kalau dia dengan adik-beradik sebapa, ataupun adik-beradik seibu lelaki. Dia berbeza. Tu betul, maknanya kita kena ambil sesa. Kalau tidak nanti kan takut pening, takut bolong. Jadi kalau adik-beradik itu, adik-beradik seibu sebapa lelaki, ada seorang, maka dia berpindah daripada bahagian 1/2 dan 2/3 ini kepada bahagian asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi. Okey. Dalam kategori asabah bil ghairi inilah maknanya setiap lelaki, ingat, setiap lelaki, adik-beradik lelaki dia akan dapat 2 bahagian, manakala setiap adik-beradik perempuan akan dapat 1 bahagian. Ingat ni, jangan buat salah. Sebab ada ustaz kata
Bila dia tanya, dia kata ustaz kata apa? Hak lelaki 2 bahagian, hak perempuan 1 bahagian. Pengiraan dia, kalau 5 orang, berikan mereka ini 5 orang ni 2 bahagian secara berkumpulan. Kalau hak perempuan ni pula, berikan mereka ni 1 bahagian. Kalau ramai pun beri secara berkumpulan. Maknanya kalau ada 5 orang perempuan, 5 orang lelaki, hak lelaki ambil 2 bahagian, perempuan ambil 1 bahagian. Maknanya pecah pada 3 bahagian, hak lelaki ambil 2 bahagian, perempuan ambil 1 bahagian gitu, secara berkumpulan. Itu salah. Yang kita maksudkan pembahagian 2 nisbah 1 ni, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian ini, ialah setiap individu, setiap lelaki dan setiap perempuan. Batu nak faham ni, dia kena buat pengiraan. Nanti kita akan tengok kaedah pengiraan dia. Boleh? Okey. Jadi nama dia asabah bil ghairi. Bila adik-beradik perempuan ini ada adik-beradik lelaki bersama dengan mereka, kategori yang sama, seibu sebapa. Sebab kita bincang ni adalah seibu sebapa, adik-beradik kandung. Boleh? Baik. Satu lagi, adik-beradik perempuan seibu sebapa ini, mereka mendapat asabah ma'al ghairi. Dia dapat asabah juga, dia panggil asabah ma'al ghairi. Macam mana asabah ma'al ghairi ni? Apa beza dia dengan asabah bil ghairi? Okey. Asabah ma'al ghairi ini ialah apabila adik-beradik perempuan bersama dengan siapa? Keturunan perempuan ke bawah. Keturunan perempuan ke bawah. Okey. Yang terdiri daripada anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan dan seterusnya. Dengan syarat keturunan ke bawah ni tak ada lelaki, ada perempuan je. Maka bila ada perempuan saja, hak lelaki tak ada, maka bila bersama dengan adik-beradik perempuan pula, seibu sebapa ini, berikan kepada adik-beradik perempuan ini dengan bahagian asabah yang dipanggil asabah ma'al ghairi. Okey? Boleh? Okey. Apa beza dia antara asabah bil ghairi dengan asabah ma'al ghairi? Siapa boleh jawab? Ini soalan analisa, kemahiran menganalisis. Dalam taksonomi belum dekat sekolah diajar tu kan. Ni kemahiran menganalisis. Apa beza antara asabah bil ghairi dan asabah ma'al ghairi? Sama ke tak sama? Tak sama. Okey, betul. Tak sama. Dah, apa beza dia? Kat mana tak sama tu? Tak sama dia ialah kalau asabah bil ghairi, iaitu adik-beradik perempuan ini bersama dengan adik-beradik lelaki. Okey, yang sama darjat dengan dia. Adik-beradik perempuan bersama adik-beradik lelaki yang sama darjat dengan dia, seibu sebapa. Ni asabah bil ghairi. Maknanya perempuan mendapat asabah dengan sebab adik-beradik lelaki dia ada. Kalau tak ada, tak dapat bahagian asabah. Dia pergi kepada bahagian fardu. Hak mana bahagian fardu tu? Hak 1/2 dan juga 2/3. Hak tu bahagian fardu. Kaedah pembahagian dia, berikan orang yang dapat fardu dulu, barulah orang yang mendapat baki ni ambil. Sebab dia baki. Baki setelah ditolak bahagian yang fardu. Berapa kadar dia? Tak tentu. Bahagian asabah ni boleh jadi dapat semua, boleh jadi banyak sekali, boleh jadi sama banyak dengan orang yang terima secara fardu, boleh jadi sedikit sekali, dan kategori yang kelima boleh jadi tak ada langsung, ada bahagian tapi habis. Boleh ke orang yang dapat fardu dulu ataupun tak cukup sebab orang fardu ni dah jadi aul kes dia pembesaran bahagian jadi hak bahagian baki memang tak dapat. Dipanggil dalam istilah bahasa Arab dia asabah bila syai'. Bahagian baki tapi tak ada apa-apa, kosong. Okey, boleh jadi hak tu asabah bil ghairi. Adapun asabah ma'al ghairi ialah apabila adik-beradik tadi hak perempuan bersama dengan keturunan perempuan ke bawah. Baik. Takut keliru, kita berpindah kepada gambar rajah. Biar senang faham. Takut lagi mana ustaz cerita ni jadi kita kena buat gambar rajah lah sikit. Baik, boleh?
Kita pindah sekejap pada gambar raja. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi Okey. Mana ni? Ni Okey, boleh Baik. Cerita dia tadi macam mana? Iaitu si mati. Ni cerita dia si mati. Boleh Hak kita nak cerita ni ialah tentang kategori pertama, adik-beradik. Adik-beradik ni dia ada seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Okey. Yang kedua, saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan. Boleh? Satu lagi ialah saudara seibu lelaki dan saudara seibu perempuan. Nampak tak ni? Jelas tak? Ke kecil tak? Okey. Boleh Okey. Tu cerita dia. Jadi hak yang kita cerita tadi ialah hak ni kategori pertama ni. Saudara seibu sebapa perempuan. Okey. Saudara seibu sebapa perempuan dia dapat 1/2. Okey, masa bila dapat 1/2? Bila dia seorang saja. Adik-beradik perempuan ni, hak kandung ni seorang saja. Boleh tak ada hak lain. Mana hak ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada, orang lain pun tak ada. Hak yang mendinding ni tidak ada. Tidak ada. Maka dia dapat 1/2. Itu yang pertama. Okey. Tetapi kalau dia lebih daripada seorang, perempuan juga ada katakanlah saudara seibu sebapa perempuan ni ada seorang lagi, ada seorang lagi. Contohnya kita buat contohnya gini, SIBP, ada seorang lagi, maka berpindah kepada bahagian dia 2/3. Cara pembahagian dia, adik-beradik perempuan ni bagi sama banyak, sama banyak, sama-sama perempuan dia. Kalau 5 orang sama banyak belaka. Tak ada cerita hak yang sulung dapat banyak ke, hak adik dapat sikit kali ke, tak ada. Sama banyak. Dalam bahagian 2/3 tu. Kalau lebih daripada seorang. Tapi syarat dia mesti hak ni tak ada. Adik-beradik lelaki tak ada berlaku. Baru dia boleh ambil sama ada 1/2 ataupun 2/3. Kalau ada adik-beradik lelaki, adik-beradik lelaki ni ada, maka dia akan jadi asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi, dengan sebab adanya adik-beradik lelaki. Boleh nampak dia dapat asabah kerana sebab ada adik-beradik lelaki yang sama taraf dengan dia. Jangan tengok ni adik-beradik lelaki ni, jangan tengok adik-beradik lelaki ni, hak yang sama dengan dia, sama grup dengan dia, satu kumpulan dengan dia. Ni hak kita cerita kategori pertama dulu. Baik, ada satu lagi adik-beradik perempuan ni, dia dapat asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi. Masa bila dia dapat asabah ma'al ghairi ni, iaitu apabila ada keturunan perempuan ke bawah. Contohnya si mati dia ada anak perempuan, anak lelaki tak ada, ataupun ada anak lelaki, anak lelaki tapi mati dulu. Dia ada anak perempuan, ada perempuan dia pula, ataupun cucu perempuan kepada si mati. Anak perempuan kepada anak lelaki, tetapi cucu perempuan kepada si mati. Ataupun kalau katakanlah turun lagi, cucu lelaki mati dulu juga, hak ada cicit perempuan. Okey, cicit perempuan. Maknanya hak perempuan belaka 1, 2, 3. Perempuan belaka. Hak lelaki tak ada. Hak lelaki mati dulu. Maka dia dapat asabah ma'al ghairi. Itu kaedah dia. Okey. Beza tak dengan asabah bil ghairi? Beza. Asabah bil ghairi jika ada adik-beradik lelaki. Asabah ma'al ghairi kalau ada keturunan perempuan ke bawah. Ingat, keturunan perempuan ni cucu mesti daripada anak lelaki, bukan daripada anak perempuan. Cicit daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki. Boleh daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki. Tak boleh daripada hak perempuan. Sebab kalau hak perempuan dia dah jadi zawil arham, tak masuk dalam kaedah kita hak kita bincang ni.
Boleh tu cerita dia. Ustaz, yang anak perempuan dengan cucu perempuan tu dia serentak? Serentak? Boleh serentak. Boleh serentak. Boleh serentak. Kadang-kadang ni anak perempuan berdapat, cucu perempuan. Ya. Macam mana cara dia? Macam mana dia berdapat? Cucu perempuan boleh dapat, anak perempuan pun boleh dapat. Macam mana kaedah dia? Dia ada keadaan cucu perempuan tak dapat bila ada anak perempuan, tapi ada keadaan cucu perempuan boleh dapat bila ada anak perempuan. Macam mana kaedah dia? Kembali pada syarat dia. Kalau cucu anak perempuan ni seorang, dia dapat 1/2, maka cucu perempuan akan dapat 1/6 sebagai mencukupkan bahagian sebanyak 2/3. Takmilatan lisusain. Boleh kalau anak perempuan seorang, cucu perempuan tak kira lah berapa orang, seorang ke 2 orang ke kan. Anak perempuan yang seorang ni ambil 1/2, baki 1/6 dapat kepada cucu perempuan. Tapi yang syarat dia tak ada lelaki, lelaki. Tapi ada keadaan cucu perempuan tak dapat, anak perempuan saja dapat. Macam mana? Iaitu anak perempuan lebih daripada seorang, dia pula dapat 2/3, maka tak ada lah bagian 2/3 tadi kan. Jadi tak dapat macam tu. Okey. Jadi tengok kes boleh faham Ada soalan lain? Sebelum kita masuk pada perbincangan kes dia, nak faham ni dia kena buat soalan. Kena bincang soalan. Sebab tu perbincangan faraid kita ni dia ada kerja rumah. Nanti kita bagi kerja rumah. Dalam keadaan ni SIP tak ada. Dan hatu tu kita tak masuk lagi. Dia boleh ada, dia boleh juga tidak ada. Tapi benda-benda ni dia akan berkaitan dengan faktor-faktor pendindingan pula. Okey. Contohnya macam kita sebut tadi, apa dia? Adik-beradik perempuan dia nak mendapat bahagian 1/2, 2/3 asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi ini dengan syarat tidak ada orang yang mendinding dia. Okey? Siapakah yang mendinding dia? Pertama, ayah si mati. Bila ada ayah si mati je, adik-beradik semua tak dapat. Dah kira lah adik-beradik kandung ke seibu sebapa, adik-beradik sebapa ataupun adik-beradik seibu. Boleh? Yang kedua, keturunan ke bawah. Kalau keturunan ke atas ada seorang lagi, datuk. Datuk seorang lagi. Okey. Datuk ni dia tidak mendinding bahagian ni, tapi dia ada kaedah pengiraan lain pula. Itu kita akan bincang selepas daripada ni. Dia ada tajuk khusus kita akan bincangkan nanti. Okey. Tapi dia tidak boleh ada ayah ataupun datuk. Secara asasnya ayah lah. Ayah power. Ayah dia dinding belaka. Tapi kalau ada datuk ni, dia ada benda-benda perkara lain yang melibatkan pengiraan khas. Okey. Itu secara asasnya. Lepas tu yang keduanya, keturunan ke bawah yang terdiri daripada anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak perempuan, dia tak termasuk. Cucu lelaki daripada anak perempuan, anak perempuan dia ada cucu lelaki kan, daripada dengan si mati, maka tak termasuk dalam kaedah ni. Dia anak lelaki ataupun cucu lelaki, ataupun kalau turun lagi cicit lelaki, keturunan lelaki ke bawah. Dia akan meninding adik-beradik ni daripada menerima saka. Okey. Dalam konteks pembincangan kita, hak bahagian yang pertama dalam kategori adik-beradik adik-beradik ni ialah kategori adik-beradik seibu sebapa. Nanti kita akan tengok tentang adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa ni secara asasnya dia hampir-hampir macam ni juga, dia lebih kurang je, tapi ada benda-benda yang membezakan. Sebab tu bila bincang tentang masalah adik-beradik, kes bila melibatkan adik-beradik kena berhati-hati. Bila orang tanya pasal adik-beradik ni, kena hati-hati sikit. Kena tanya, adik-beradik tu adik-beradik seibu sebapa ke, iaitu adik-beradik kandung, ataupun adik-beradik sebapa, ataupun adik-beradik seibu. Kena tahu, sebab dia ada bahagian masing-masing.
Dan ada keadaan-keadaan orang ni mendinding orang lain, orang ni mendahului orang lain daripada menerima pusaka. Sebab tu maknanya kena tahu. Kalau cakap secara umum tu, kita payah nak jawab sikit ya. Sebab boleh berlaku andaian-andaian. Macam soalan petang tadi yang dalam siaran, saya tak pasti siaran ulangan rasanya, dalam radio Terengganu FM. Ustaz Wahanim bila ditanya tentang masalah ada anak dan juga anak ataupun cucu dan adik-beradik si mati. Jadi oleh kerana sebab soalan ni soalan datang daripada penanya tu mungkin soalan daripada WhatsApp. Jadi tak boleh nak tanyalah balik. Macam mana kalau dia tanya secara talian tu mungkin dia boleh soal jawab sikit. Tapi oleh kerana sebab soalan tu soalan bertulis, jadi tak boleh nak menentukan. Dia buat andaian bahawa mungkin yang ditanya tu biasanya adik-beradik seibu sebapa lah kan. Tapi kalau kita buat siasatan kes, kena perjelaskan mana adik-beradik seibu sebapa ke seibu. Satu kes yang saya terima kemarin, tadi saya jumpalah orang yang tanya. Dia ada adik-beradik 4 orang lelaki, 2 orang perempuan, 6 orang semua. 4 orang lelaki, 2 orang perempuan. Jadi mak dia meninggal tahun 2008. Meninggal tahun 2008. Ada pitih sebanyak pitih ni dijangka diperolehi daripada hasil jualan tanah nanti. Nak bagi sebanyak RM30,000. Baik, mak mati 2008. Kemudian ada seorang adik-beradik mereka meninggal dunia pada tahun yang sama, selepas ibu, selepas mak. Jadi hak tinggal sekarang ni ialah seramai 3 orang lelaki, 2 orang perempuan. Okey. Tu cerita dia. Jadi masa mak tu mati, hak bermula, semua tu anak mak belaka. Anak lelaki dan anak perempuan. Boleh? Faham tak cerita ni? Saya tunjuk gambar aja. Tunjuk gambar aja lah. Biar mereka faham sikit. Okey, si mati ibu. Suami mati dulu. Suami mati dulu. Ayah, ibu, adik kata tak ada belaka. Hak ada anak seramai 6 orang. Seorang lelaki, 2, 3, 4. Lepas tu anak perempuan. Okey. Salah seorang ni mati pada tahun yang sama. Ni mati tahun 2008. Okey. Jadi hak ni mati tahun yang sama 2008 juga. Hak ni mati 1 M1, hak ni M2. Mati yang kedua. Boleh? Mati tahun yang sama juga 2008. Okey. Masa peringkat pertama mati ni tak ada masalah lagi sebab semua anak belaka. Semua anak belaka, tak ada masalah. Maknanya bagi dia nanti setiap lelaki 2 bahagian. Maknanya ni 2 bahagian, 2 bahagian, 2 bahagian, 2 bahagian, 1 bahagian, 1 bahagian. Gitu. Jangan kita buat lelaki ni beri dia 2 bahagian, 4 orang ni, hak 2 orang lagi kita beri sebahagian. Jangan buat gitu. Itu salah. Ada orang jawab gitu. Tapi salah sebenarnya. Dia setiap orang anak tu. Okey. Pada keadaan pertama. Tapi bila dia adik-beradik seorang lagi ni mati pada tahun yang sama, mati kemudian. Ni mati kemudian. Status dia ialah mati kemudian. Ni mati nombor 2. Ni mati nombor 1. Tengok ni. Masa ni dah timbul beza. Sebab apa? Sebab adik-beradik ni, anak-anak mak ni, ada kategori adik-beradik seibu sebapa, ada kategori sebapa, ada kategori seibu. Dia tak sama pula. Okey. Semua ni hubungan dia adalah kategori seibu. Boleh? Hak ni 2 orang ni seibu sebapa. Okey. Lepas tu hak ni 2 orang seibu sebapa sama dia, kan? Tapi dia orang ni sama-sama ni seibu belaka, kan? Semua sekali. Dan hak ni ada sebapa hak lain pula. Iaitu di mana dia ada adik-beradik dia ni, kan? Seorang lelaki,
sebapa lelaki seorang, sebapa perempuan 2 orang. Jadi kena buat siasatan. Sebab apa? Nak tahu pembahagian tu macam mana. Tak boleh pakat adik-beradik belaka kan? Ada kena. Dia ada perbezaan. Hak ni pula mati, dia ada isteri sahaja, anak tak ada. Anak tak ada. Gitu. Ni kes yang saya dapat kemarin, tadi dijumpa. Sebab dia terang tu belik sikit kan. Ada adik-beradik seibu sebapa, ada adik-beradik seibu, ada adik-beradik sebapa. Hak seibu sebapa tak ada. Dia tak cerita siapa. Rupa je lagi dia cerita je. Lepas tu hak mati ni pula ada berhutang adik-beradik ni sebanyak RM800. Mak tinggal RM30,000 kan, RM30,000. Dia ni pula berhutang dengan adik-beradik sebanyak RM800. Dan pesan nanti bahagian dia daripada hak mak tu kan, tolak hutang-hutang dia. Dia nak buat ni. Sebab tu maknanya kena buat siasatan betul-betul lah kan. Kena tahu adik-beradik tu. Dia tak boleh pakai locong gitu kan, pakai kira jumlah gitu kan. Tak boleh. Dia kena tahu. Sebab dia masa bila peringkat adik-beradik baru dia beza. Kalau masa peringkat anak tu sama ni. Itu cerita dia. Jadi insyaAllah lah ni, janji dengan dia ni dalam tempoh 2 hari kena siap pengiraan dia ni. Kena kata lah. Tak tahu lah. Sebab saya akan susun dalam bentuk file untuk dia rujuk lah, untuk terang kepada adik-beradik. Okay. Itu cerita dia. Ada soalan? Ada macam nak tanya ni. Okey, boleh jadi sebab tu kena siasat betul-betul kena faham adik-beradik ni ada ketika dia dapat, ada ketika dia tak dapat tu yang kita mungkin bahagian tajuk adik-beradik ni nanti kita akan pergi step by step lah, tak pergi laju-laju lah takut nanti kan terbabas, tak faham boleh okey. Jadi sekarang ni kita pindah dulu kepada cerita kita tadi jadi halangan dia, siapa halangan dia? Halangan dia kan, yang mendinding dia bapa, okey. Lepas tu anak lelaki, cucu lelaki dan seterusnya, keturunan lelaki ke bawah. Kalau kita sebut tadi boleh tu. Dia kalau nanti saya akan ceritakan step by step lah. Dia ada sebenarnya jadual penghijaban, cara nak baca ni kita baca hari ni yang kita bincang ni SIBP sama dengan SIBL atas dia tu. Okey, hak mendinding dia bapa, anak lelaki dan cucu lelaki. Dia buat macam ni biasanya jadual ni jadual yang paling famous lah untuk orang bagi faraid ni, untuk mudah dia ingat siapa yang mendinding dia. Okey. Tak apalah, nanti saya akan tunjuk secara slow-slow okey. Kita pindah kepada soalan. Okey, soalan. Kita ada soalan itu. Soalan kerja rumah. Okey. Soalan yang pertama yang kita dah bincangkan dulu ialah soalan pertama, ada seorang adik-beradik perempuan SIBP, saudara seibu sebapa perempuan, dan ada seorang isteri. Nak besar sikit. Ya betul. Tak jelas. Okey, boleh Jadi hak yang ni kita dah bincang dulu. Soalan pertama ni. Okey, soalan pertama ni kita dah bincang, iaitu pengiraan dia di bawah ni di mana isteri akan dapat 1/4, anak adik-beradik perempuan akan dapat 1/2, di mana pengiraan dia asal masalah jadi 4, isteri 1/4 tu 1 bahagian, adik-beradik perempuan 1/2 tu 2 bahagian, dia berbaki 1 lagi. Jadi kalau tidak ada warisan layak, dia akan pergi kepada Baitul Mal. Jadi kaedah dia 1000 ni kan, harta dia 1000 kan, bahagikan dengan 4, okey, maka dapat 250, 1 bahagian. 250 ni darabkan dengan bahagian yang diperolehi. Kalau isteri ni 1 bahagian, darabkan dengan 1, 250 lah. Kalau perempuan ni dia dapat 2 bahagian, darabkan dengan 2, maka dia dapat 500. Bakinya sebanyak 1 bahagian, iaitu 250 juga, pergi kepada Baitul Mal. Itu soalan yang pertama kita bincang dulu. Soalan kerja rumah.
Yang kita saya tinggalkan lepas dan yang lepas tu. Okey, iaitu kalau ada dua orang pula, adik-beradik perempuan, saudara seibu sebapa perempuan ni ada dua orang, kemudiannya ada suami dan ada ibu. Macam mana pula nak buat? PT sama 1000. Okey, dah kira dah. Kalau dah kira kita cuba tengok ke ada orang nak buat. Nak buat apa juga. Okey. Okey, cerita dia si mati ada dua orang adik-beradik perempuan. Saudara seibu sebapa perempuan, saudara seibu sebapa perempuan. Kemudiannya si mati ni ada lagi ibu masa dia meninggal, dan juga dia ada suami. Sebab meninggal ni perempuan. Betul. Ada suami. Jadi macam mana? Okey, tu kita buat gambar rajah dulu supaya kita nampak siapa yang ada dan siapa lagi yang perlu kita siasat untuk terima bahagian ni. Boleh Okey. Jadi bila dah buat macam ni, baru kita pindah kepada jadual pengiraan. Ibu, suami, ataupun suami dulu atau dan diikuti ibu, lepas tu saudara seibu sebapa perempuan, saudara seibu sebapa perempuan, adik-beradik kandung lah, adik-beradik kandung perempuan. Baik, macam tu. Baik, untuk ibu dulu, ibu dapat berapa? Ibu, kita ingat balik, ibu dalam kategori waris utama. Kalau ibu ni seorang, ibu seorang pula dah. Kalau adik-beradik ni seorang ataupun tidak ada langsung, ibu dapat bahagian penuh dia 1/3. Tapi satu lagi kena tengok juga, kalau si mati ni tidak ada waris ke bawah. Kalau ada waris ke bawah tak dapat juga 1/3. Tapi bila ada waris ke bawah dan adik-beradik lebih daripada seorang, maka ibu akan dapat 1/6. Ada waris ke bawah, kalau tak ada diganti dengan adik-beradik ni lebih daripada seorang, maka ibu dapat 1/6. Boleh Suami akan dapat berapa? Suami akan dapat 1/2. Kenapa dapat 1/2? Kerana tidak ada anak. Si mati tidak ada anak. Jangan kira suami ada anak atau tidak, kira hak yang mati tu, isteri. Isteri tu mati sebab kes ni sekarang ni kes isteri. Isteri tu ada anak tak? Sama ada dengan suami dia ni ke, ataupun dia kahwin lain. Macam kes yang saya ceritakan tadi, kes tu sebab apa anak-anak ibu tu dia ada hak yang sebapa, seibu. Seibu sebapa dia hak lain. Sebab apa? Sebab mak dia tu ceritanya mak dia menikah banyak kali. Mak dia menikah banyak kali. Tu cerita dia. Lepas tu dia ada anak tu, ada hak yang sama-sama anak tu, kategori dia seibu sebapa, ada sebapa, ada seibu. Macam tu. Jadi sebab apa? Sebab mak ataupun ayah dia tu menikah banyak kali. Boleh faham Jadi kalau tidak ada anak, maka suami akan dapat 1/2. Suami katakanlah suami ni seorang duda, okey, dia pernah kahwin dengan orang lain, tapi kahwin dengan isteri nombor 2, nombor 3, ataupun isteri hak pertama dia tak ada anak, hak yang tu meninggal, maka suami walaupun dengan isteri hak lain dapat anak, ataupun daripada isteri hak yang telah ceraikan ada anak, tapi kira hak mati tu, kalau hak mati tu tak ada anak, dapat jadi 1/2 walaupun dia ada anak dengan isteri lain. Daripada hak mati. Kalau si mati tu tidak ada anak, maka suami dapat 1/2. Kalau mati ada anak tapi dengan suami lain, dengan hak ni tak ada, hak tu cerai mati ataupun cerai hidup. Dengan ni cerai mati. Baik, dia ada anak, suami akan dapat separuh daripada 1/2, iaitu 1/4. Tapi dalam kes ni, kerana tidak ada anak, dapat 1/2. Boleh banyak-banyak tu tak tahu, faham tak? Faham kalau tak faham nanti tanya, tanya semula. Tak apa, kita ulang-ulang, tak apa. Okey, bila cerita dia ni, dia berbeza dengan hak yang kita sebut sebelum ni. Kalau sebelum ni adik-beradik perempuan ni seorang, bila dia lebih daripada seorang, hak ni dia jadi 2/3. Dengan syarat mesti tidak ada orang yang meninding dia. Siapa yang meninding dia? Ayah dan keturunan lelaki ke bawah. Kalau ayah ada ataupun keturunan lelaki ke bawah ada, ataupun dua-dua ada, maka tak dapat lah. Terdinding lalu lah. Okey. Jadi oleh kerana tak ada,
kan, dia tidak ada hak yang berdinding ni, dapat dia 2/3. Barulah kita kira. Cari asal masalah, iaitu pembahagi yang kita nak gunakan untuk membahagikan harta yang sebanyak RM1,000 ni nanti. Berapa dia? Cara dia macam mana? Kita tengok pembawah. Tengok pembawah daripada setiap bahagian fardu ini. Pecahan-pecahan ni bahagian fardu. Jadi tengok pada sifir dia. 2 boleh masuk pada 6, 3 boleh masuk 6, kan? 2 dengan 3 tak boleh darab. Ni jadi darab. Tapi hanya boleh masuk pada 6, jadi kita ambil masalah 6. Asal masalah dia 6. Okey. Jadi 1/6 daripada 6, 6 bahagi 6 1, darab 1 1. 6 bahagi 2 3, 3 darab 2 3 darab 1 3. 6 bahagi 3 dapat 2, 2 darab 2 4. Kira dulu. Lebih ke cukup-cukup? Lebih. 1 campur 3 4, 4 campur 4 8. Dah nak macam mana? Boleh kira dah ni? Tak boleh kira. Ni jadi kes aul, kes pembesaran, di mana hak atas ni dia mesti dibesarkan. Kes aul. Kes aul. Okey. Macam mana kes aul ni? Kes aul ni dia ada dalam 3 masalah. Pertama, asal masalah dia ni 6, asal masalah 12, 12, dan asal masalah 24. Dalam 3 kes ni saja boleh jadi pembesaran. Pembesaran hak ni, pembahagi atas ni, untuk kita besarkan dia. Okey. Kalau tidak, buat all ni jadi payah nak bahagi. Sebab apa? Tak cukup lagi ni. Nak bagi macam mana, kan? Okey. Jadi tengok pembahagi ni masuk dalam kategori aul tak? Masuk kategori aul. Sebab apa? Ada 6. Dia hak yang lain tu 12 dan 24. Kalau atas ni 12 ataupun 24. Tapi kena tengok dulu. Kalau 6 dia boleh dibesarkan sebanyak 4 kali, iaitu 7, 8, 9, 10. Kalau 12 dibesarkan sebanyak 3 kali, 13, 15, 17. 24 sekali saja, iaitu 7. 27, silap. 27. 27. Okey, sekali sahaja. Boleh jadi kita tengok sekarang ni dalam kes ni ada tak mana-mana daripada hak 6, bahagian 6 ni ada, iaitu 8. Maka boleh dijadikan aul kepada 8, dibesarkan kepada 8. Kalau tak besar, tak buat pembesaran, jadi tak tahu siapa yang nak bagi bahagian ni, nak bagi cukup. Sebab ni semua dah layak dapat ni, semua bahagian fardu belaka, kan? Ni 1 bahagian, ni 3 bahagian, ni 4 bahagian. Tapi bila kira lebih daripada ni, nak bagi macam mana, kan? Sepatut dapat 8 bahagian, tapi hak bahagian boleh pecah ni 6 je. Nak buat macam mana? Sepatut kena dibesarkan. Jadi kes ni dibesarkan kepada 8, maka pindah balik 1, 3, 4. Maka cukup 8. Barulah boleh bagi. Kalau nak bagi 6, jadi masalah. Macam mana masalah ni kita tunjuk sekejap lagi. Baik. Sekarang ni harta yang ada berapa? Sebanyak RM1,000. Jadi 1,000 ni bahagikan dengan 8 bahagian. Kita ambil ni dulu. Nak tengok kalau kita tak buat aul dalam kes ni, apa akan jadi? Pembesaran. Kalau kita tak buat pembesaran, kita pilih 6 juga. Maka apa akan jadi? Jadi kita tengok ni dulu, hak yang sepatutnya kita buat. Okey. Maka satu bahagian bila 1,000 dibagikan kepada 8, berapa dapat? 25. RM125. 125 kan? Ya. RM125 berapa sen? Tak ada sen. Satu bahagian ialah RM125 daripada 8 bahagian. Jadi nak tahu macam mana? Darabkan balik. Bahagian ibu darabkan dengan 1, bahagian suami 3 darabkan dengan 3, maka kita tahulah berapa bahagian. 125 ni. Okey, bahagian adik-beradik perempuan setiap seorang ni dia sama dengan 2 bahagian seorang. Dia jadi 4 tu. Jadi darabkan dengan 2. Macam tu ni seorang, ni seorang. Okey, maka tahulah berapa bahagian masing-masing. Okey. Kalau ibu ni 125 lah. Kalau suami 3 bahagian, 125 dapat 3. Kan? Kalau adik-beradik perempuan setiap seorang tu dapat 2 bahagian, maka 125 dapat 2. Ada orang kira dah dapat berapa? Ibu 125
RM 125. Kalau hak yang suami 375. Kalau adik-adik perempuan seorang 220 50. 250 setiap seorang. Okey. Kalau kita tak buat on, apa akan jadi kalau kita tak buat on? Maknanya 1000 RM 1000 bahagi dengan 6. Kita kalau tak buat on, pemasaran maka satu bahagian dapat apa? 166.67 sen. Nampak tak bagi beza dia tu? Bahagian dia. Ni satu bahagian 125. Ni satu bahagian 166. Memang kalau kita tak buat bahagian dia lebih besar. Tetapi bila buat macam tu, bila kita darab dengan bahagian ibu satu bahagian, suami 3 bahagian, adik-beradik perempuan ni setiap seorang 2 bahagian, daripada 4 tu kan, maka dia akan menyebabkan tak cukup. Sebab apa? Sebab jumlah ni akan lebih bila darab. Sedangkan duit ni cuma ada 1000. Okey. Jadi nak tolak bagi siapa? Nak bagi cukup. Takkan nak top up pula, ni duit semati, bukan duit orang itu. Jadi cara dia kena buat on. Okey. Jadi bahagian on ini adalah bahagian yang diguna pakai dalam mazhab Syafi'i dan diterima pakai dalam pembagian pusaka menurut undang-undang kita di Malaysia ni. Takut pula kaki kamu kata gitu, on ni ustaz, saya belajar ni dia khilaf ni. Kita macam mana dari segi undang-undang boleh terima dah? Takut gitu pula. Jadi saya jawab jelas-jelas ni, pembagian on ini diterima pakai dalam mazhab Syafi'i dan undang-undang kita ni berteraskan pada mazhab Syafi'i. Dan oleh sebab itu maka pengiraan on ini adalah diguna pakai dalam pembagian pusaka di Malaysia. Sebab ada mazhab-mazhab, mungkin kalau orang belajar lebih mendalam lagi, ada mazhab-mazhab dia khilaf boleh on ataupun tidak. Tapi kita mazhab Syafi'i terima pakai on. Jadi macam tu boleh jadi sebab tu kena buat on. Kalau tidak tak cukup nak bahagi duit ni. Boleh jadi ni soalan dia berkenaan dengan adik-beradik ni. Baik, kita cuba tengok dalam kes perbincangan kita ni, untuk soalan kerja rumah. Berarti nak habis ni. Jadi kena cepat-cepat. Okey, ni soalan kerja rumah. Tinggi tak ni soalan ni? Oh, tinggi soalan ni. Tak boleh lagi. Tak boleh. Sepatutnya saya kena rendahkan sikit tahap soalan ni. Baik, oleh kerana soalan ni tinggi, saya rendahkan sikit lagi soalan dia sebab pengenalan. Takut nanti kan tak ada nak jawab. Okey. Soalan untuk kerja rumah kita ialah, si mati meninggalkan saudara, ni soalan pertama soalan nombor 1. Meninggalkan waris yang terdiri saudara seibu sebapa lelaki. Okey, ada 2 orang. Kes yang pertama. Dan harta yang ditinggal adalah sebanyak RM 1000 juga. Ambil nilai kecil sikit kan, mudah. Kira nilai juta-juta kan, kan payah pula kan. Takut kan dak jejak kan. Kita duduk kampung ni mungkin dak apa sejuta. Okey, ke ada sejuta. Okey, ni soalan pertama. Soalan yang kedua, si mati meninggalkan saudara seibu sebapa lelaki dan 2 orang saudara seibu perempuan. Boleh? Okey. Kita nak tambah lagi. Salam ni mudah je ni. Harta dia juga sebanyak RM 1000. Okey, tambah lagi. Si mati meninggalkan, soalan ketiga saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan dan meninggalkan isteri.
jadi all. Ya. Jadi kita rendah dah soalan ni. Saya buat rendah sikit soalan ni. Ni untuk kita bincang dalam bahagian adik-adik seibu sebapa. Hak yang kita bincang tajuk dia. Boleh ke kecil sangat lah. Nampak tak tu? Minta maaf soalan pertama saya baca Si mati, ni pun sama juga. RM 1000. Soalan kerja rumah kita untuk kita jawab pada minggu depan. Si mati meninggalkan yang pertama, 2 orang adik-beradik lelaki seibu sebapa, saudara seibu sebapa lelaki ada 2 orang dan duit sebanyak RM1000. Soalan yang kedua, ada seorang adik-beradik seibu sebapa lelaki tetapi ada 2 orang adik-beradik seibu sebapa perempuan pula. Okey? Dan nilaian dia adalah juga sebanyak RM1000. Nak kira macam mana? Tadi adik-beradik lelaki 2 orang, ni ada adik-beradik perempuan dan adik-beradik perempuan lebih daripada hak lelaki. Okey? Yang ketiga, ada adik-beradik seibu sebapa lelaki seorang, adik-beradik seibu sebapa perempuan seorang, tapi ada seorang waris utama, iaitu isteri. Okey? Boleh? Saya tutup perbincangan kita pada malam ini dengan satu soalan yang ditanyakan oleh Ustaz Wahidin dalam siaran petang tadi kepada DJ tak silap Kak Long, DJ Terengganu FM. Jika si mati meninggalkan cucu lelaki dan adik-beradik si mati, adik-beradik seibu sebapa, konteks perbincangan kita malam ni seibu sebapa, ada adik-beradik seibu sebapa, tapi si mati juga meninggalkan cucu lelaki daripada anak lelaki seorang. Baik, soalan dia, siapa yang layak dapat dalam kes ni dan siapa yang tak dapat ataupun dapat belaka? Cucu lelaki. Adik-beradik dapat tak? Tak dapat. Okey. Alhamdulillah, berkat belajar faraid boleh jawab dengan tepat. Lulus kata Makkah. Ustaz, balik pada tadi, ada adik-beradik perempuan seibu sebapa seorang, dia dapat 1/3. Adik-beradik perempuan seibu sebapa, dia dapat 1/2 kalau seorang. Hak lebih tu tengok pada siapa waris dia. Kata tak ada tak? Kalau tak ada dah, memang dia anak tunggal. Dia 2 beradik je. Kan? Si mati ni dia ada 2 beradik je. Hak yang adik dia ni, seorang lelaki ni, sama ada kakak ataupun adik-beradik perempuan. Kan? Hak lain tak ada belaka dah. Maka kalau dah siasat-siasat, maknanya waris utama tak ada, waris kedua ganti pun tak ada. Hak waris kedua hak tinggal cuma dia. Hak lain memang tak ada. Pak saudara ke waris sisi sebelah pak saudara tak ada apa semua. Adik-beradik pun hak ni pun tak ada dah. Maka pergi kepada Baitul Mal. Masa tu baru pergi pada Baitul Mal. Tapi kena siasat dulu. Jangan tak siasat. Kan? Contohnya kerana putus hubungan. Kan? Ada sepupu. Kan? Adik-beradik ayah. Adik-beradik ayah tak ada dah, tapi ada sepupu. Tapi tak tahu duduk mana. Tak mencari ya. Nak tahu cari contohnya. Tak jumpa tau. Maka kita pun nak serah pada Baitul Mal. Tak boleh. Dia kena cari dulu. Cari juga. Sebab kalau kita serah terus pada Baitul Mal, maka katakanlah dijumpai selepas tu, nak buat macam mana bahagian tersebut? Jadi kalau dia kata halal tak apa lah. Kalau dituntut, kena filekan permohonan ulang bicara. Itu satu. Yang kedua, berkenaan dengan Baitul Mal ni, siapa kena serah? Baitul Mal mari ambil ataupun kita pergi serah? Kita kena pergi serah. Waris tu sendiri kena pergi serah. Jangan maknanya tunggu Baitul Mal mari memang tak mari. Okey. Kita kena pergi serah. Itu kaedah dia. Boleh jadi alhamdulillah. Tuan-tuan, maknanya jawab tepat. Hak DJ tadi dia salah juga. Sebab biasanya orang akan jawab adik-beradik dapat, cucu tak dapat. Tapi bila kita baca faraid ni, sebenarnya hak dapat ialah cucu. Cucu lelaki daripada anak lelaki tadi. Adik-beradik terdinding. Tapi kalau cucu perempuan daripada anak lelaki, kan?
Tu ada perbincangan sikit, ada perbahasan. Okey. Boleh ya? Jadi slow-slow tak tahu apa faham tak ke pening lah. Kalau pening tanya pada perbincangan akan datang. Ustaz tanya juga tak faham. Mana kau ustaz kampung? Tak apa, kita akan bincang. Jangan tunggu saya kampung. Kan? Hak yang tuan tak faham tu memang saya tak tahulah tuan-tuan faham ke tidak. Jadi tuan-tuan akan tanya. Kalau tanya tu baru saya tahu kat mana nak terang. Okey. Tidak saya anggap tuan-tuan faham lah. Boleh macam tu. Jadi saya rasa setakat tu dulu lah perbincangan kita malam ni. Nak sambung lagi boleh, tapi kita kena habis lewat sikit kan. Takut tuan-tuan pula tak boleh nak tunggu kan. Saya memang tak boleh tunggu dah. Jadi kita sambung pada makan datang. Minta maaf kerana ambil masa yang agak panjang malam ni untuk perbincangan kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dalam perbincangan yang seterusnya. Dan boleh nanti kita akan bincangkan kerja rumah ni. Saya pun banyak kemaafan sekiranya ada sebarang kesalahan dan kesalahan dalam perbincangan ini. Sebarang pertanyaan boleh diajukan sama ada melalui WhatsApp ataupun telefon. Dalam WhatsApp grup surau tu ada untuk cari nombor telefon saya, ataupun boleh tanya JK Surau ada siapa-siapa di sini. Saya pun banyak maafan. Sehingga bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu bima tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.